أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat sama-sama kita jumpa di surau ini. Kita teruskan pengajian kita pada malam ini, yaitu dalam subjek tafsir Al-Quran. Malam ini kita nak sama-sama bincangkan satu surah daripada 114 buah surah yang ada dalam Al-Quran. Kita ambil satu malam ini, tak sempat nak ambil 114. Jadi surah yang kita pilih pada malam ini ialah surah At-Tin. At-Tin, ya. Surah At-Tin ini macam mana yang kita sama-sama tahu, bunyinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin, ya, waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Surah At-Tin ini surah yang Allah mulakan dengan bersumpah. Ada 4 perkara yang Allah Ta'ala jadikan bahan sumpahan dia. Ya. Apa makna sumpah? Sumpah ni bukan sumpah dalam bahasa Melayu tu, aku sumpah kau dari cicak kubing. Itu zaman kita budak-budak dulu tu, gaduh kawan-kawan, aku sumpah kau dari cicak kubing. Itu tak betul. Mana boleh manusia dengan kata-kata dia juga orang tu menjadi kata. Itu bohong, itu khurafat, ya. Hanya Allah saja yang boleh mencipta. Kita tak boleh mencipta, ya. Itu tak betul. Baik. Jadi sumpah dekat sini ialah, maksud sumpah ataupun dalam bahasa Arab ialah al-qasam, yakni sumpah. Kita menjadikan, kita menggunakan zat Allah ataupun nama Allah ataupun sifat-sifat Allah dalam percakapan kita untuk membenarkan sesuatu yang kita dakwakan, sama ada yang kita dakwakan itu benar atau bohong. Itu makna sumpah. Saya bersumpah dengan nama Allah bahawa saya tak ambil benda ni, kan? Kita menggunakan Allah, ya, nama Allah. Jadi kita ni boleh bersumpah dengan 3 perkara. Pertama sekali dengan zat Allah, boleh. Aku bersumpah dengan nama, aku bersumpah dengan zat Allah yang mulia, boleh. Aku bersumpah dengan nama-nama Allah yang mulia, wallahi. Aku bersumpah dengan sifat-sifat Allah yang mulia, boleh. Yang tak bolehnya, aku bersumpah dengan tamim sari, aku bersumpah dengan cintaku padamu, demi rembulan yang terang benderang, aku bersumpah dengan keterangan bulan ini. Itu syirik. Kalau ketika dia bersumpah tu, tiba-tiba kena sakit jantung, mati, maka tanamlah ia di jidat Cina, tak ditanam kat Kubur Melayu. Sebab orang ini sudah murtad dan kafir, ya. Tak boleh. Kita
kita tak boleh bersumpah selain daripada 3 perkara itu. Lain daripada itu murtad. Lu jangan main-main nak bersumpah ni, ya. Bersumpah, ya, tu yang lagu Siti Nurhaliza tu. Demi negara yang tercinta, ya, apa tu sumpah dia tu, ya. Tanya dia, apa makna maksud awak demi negara tu? Adakah awak bersumpah? Tak ada lah, saya pun tak tahu apa. Itu tak tahu. Tapi kalau dia kata betul, saya bersumpah dengan nama negara saya, syirik. Ya. Tapi Allah Ta'ala dekat sini dia boleh pula dia bersumpah dengan apa? Dengan buah tin. Allah tak apa. Ya, Allah dia boleh bersumpah dengan apa juga perkara yang dia nak sumpah. Dia tak ada masalah. Kita tak boleh. Ya. Di sini Allah bersumpah dengan watin. Waw itu ialah huruf qasam. Bila kita nak bersumpah dalam agama kita guna huruf qasam. Huruf sumpah ataupun huruf qasam ada 3. Waw, ta dan juga ba. Dan selepas kita guna huruf qasam ini, waw, ta ataupun ba, kalimah selepas itu mesti berbaris bawah. Wallahi, tallahi, billahi. Kalau kita bersumpah wallahu, tak jadi sumpah tak menjadi. Berapa? Selepas, kalau kita nak bersumpah selepas huruf waw tu mesti baris dengan baris bawah, baru sumpah itu menjadi. Wallahi, billahi, tallahi, mesti baris hi sumpah. Kalau hu, dia tak jadi sumpah. Itu dari segi perbahasan hukum fiqh. Baik. So dekat sini sebab itu kita baca watini, kita tak baca watinu, tak baca watina, kita baca watini sebab waw tu huruf sumpah. Lepas huruf sumpah mesti baris bawah supaya dia jadi sumpah. Kalau tidak tak menjadi sumpah. Ya. Watini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Allah bersumpah. Kata ulama, bukan. Allah bukan bersumpah dengan buah tin. Allah bukan bersumpah dengan buah zaitun. Habis bersumpah apa? Dia bersumpah dengan bumi di mana buah tin dan buah zaitun itu tumbuh. Ada ulama kata begitu. Sebab apa? Sebab cuba tengok selepas itu Allah bersumpah dengan wahadzal baladil amin, dan aku bersumpah dengan bumi yang aman ini. Maksud bumi yang aman ini pada ayat yang ketiga ialah Mekah. Mekah kan bumi yang aman, ya. Sebab apa dalam ayat ini dikatakan Mekah itu bumi yang aman? Sebab Mekah ni kita kena amankan dia. Kan kita pergi sana, bila kita dah masuk tanah haram, apa kita tak boleh buat? Kita tak boleh patahkan dahan pokok dia, kita tak boleh tangkap haiwan-haiwan dia dan sembelih, ya. Kita tak boleh buat benda-benda macam tu, ya. Kecuali lipan, tu nak gigit kita boleh bunuh. Yang lain semua aman, jangan ditangkap, tak boleh. Ya, sehingga orang yang buat jenayah, dia lari masuk dalam Masjidil Haram, tak boleh ditangkap. Tunggulah, polis kena tunggu kat luar, ya. Tunggu kat luar. Masuk dalam tak boleh, sebab dia masuk dalam tu kira dia aman. Aman tak boleh kacau. Polis tunggu kat luar Masjidil Haram, dia keluar baru cukup. Jadi dalam ayat yang ketiga ini Allah bersumpah dengan tempat. Kenapa pula yang pertama Allah bersumpah dengan buah pula? Itu yang ulama kata tak cantik lah. Sedangkan Allah Ta'ala itu dia suka yang cantik. Innallahal tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu dia adalah Tuhan yang sangat baik, dan dia tak akan menerima melainkan yang baik. Innallaha jamil la yaqbalu illa jamal. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang sangat cantik. Dia tak akan terima melainkan sesuatu yang cantik. Jadi bila Allah Ta'ala itu cantik, kenapa yang pertama dia bersumpah dengan buah, yang kedua dia bersumpah dengan tempat, yang ketiga tempat? Jadi tak cantik susunan tu. Kan bila orang buat puisi, buat pantun, kan dia kena cantik tu, ya. Jadi ulama kata watin wa zaitun ni dah Allah bukan bersumpah dengan nama buah, tetapi tempat di mana buah tin dan buah zaitun itu tumbuh. Di mana? Palestin. Palestin, Baitul Maqdis. Sebab itu kata ulama,
Wattini wa zaitun, ini Allah bersumpah dengan bumi Palestin, dengan bumi Syam, Baitul Maqdis itu. Jadi kalau wattini wa zaitun, Allah bersumpah dengan bumi Syam, wa turi sinin, dan demi bukit Tur yang diberkati. Bukit Tur ni kata ulama bukan bukit Tur Sina tu, tetapi bumi Mesir. Kan Nabi Musa kan duduk di Mesir, dia pergi menghadap Allah Ta'ala dekat bukit Tur Sina. Jadi maksudnya dengan bumi Mesir. Sebab itu kita ni bumi Palestin, bumi suci bagi kita. Mesir, bumi barakah bagi kita. Itu waktu di sini sinin tu, perkataan sinin adalah artinya yang diberkati. Bumi yang diberkati. Ambil tu berkat jemaah Mesir. Ya, tengok tu sisi belasah orang Islam ada. Ya, kita tengok dalam Mahadaka Delhi ni pula, padri Kristian pula jumpa, ni bukan padri Kristian jumpa sisi pula lagi jumpa padri Kristian, tiba-tiba muncul dekat gereja. Apa kata padri Kristian? Kau ni ialah seorang yang dihantar dari langit untuk menegakkan keadilan. Itu. Ya. Kalau anda langsung makan gigi dah padri. Dia orang macam sisi tu dia kata, oh dia tu apa tu. Habis apa maksud bumi Mesir, bumi yang diberkati? Cuba kita tengok. Bumi Mesir ni, apa yang datang daripada Mesir semua Nabi suka. Sebab dia bumi berkat. Cuba tengoknya, masa Nabi hantar pendakwah pergi jumpa dengan Raja Mesir, ajak dia masuk Islam. Dulu Mesir sebelum Islam lah. Ya. Jadi bila Mesir belum Islam, Nabi hantar pendakwah. Tiba-tiba Raja Mesir yang Kristian tu dia tak terima Islam. Tapi dia berterima kasih kepada Nabi kerana sudi hantar pendakwah jumpa dia. Jadi untuk balas jasa baik Nabi tu, dia utuslah beberapa hadiah kepada Nabi. Antara yang diutuskan apa? Diutuskan perempuan 2 orang. Kemudian dia hantarnya kopi dan juga madu daripada Mesir. Ya. Dan dia hantar doktor. Doktor tu Nabi tak terima. Ya, tak pernah baliklah. Sebab kami ada kaedah pemakanan yang hebat. InsyaAllah kami tak sakit lah, tak ada doktor lah. Sebab kami ini kaum yang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nabi kata tak apa, dok, you baliklah. Balik. Tak payah. Sebab kita orang ni memang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi bila Nabi dapat kopi daripada Mesir dan juga madu, Nabi kata apa tu? Allahumma barik bunnaha wa asalaha. Ya Allah, kau berkatilah kopinya dan madunya. Dia tak sebut madu Yaman. Madu Yaman yang mahal sekali. Ya. Dalam hadis Nabi doakan kopi daripada Yaman dan juga madu, kopi daripada Mesir dan madu dari Mesir. Allahumma barik bunnaha wa asalaha. Kau berkatilah kopinya dan asalnya dan madunya. Jadi benda datang dari Mesir, Nabi terima, benda berkat. Satu lagi yang Nabi terima apa dia? Perempuan Mesir. Kan dia hantar 2 orang perempuan tu, Nabi ambil salah seorang. Siapa dia? Maria Kiptiyah. Ada Kiptiyah orang Mesir. Hasil perkahwinan dengan Maria Kiptiyah, Nabi dapat anak lelaki. Nama siapa? Ibrahim. Apa? Diberkati. Ya. Dan Nabi pesan semua pada dia. Nabi kata apa? Saya tak ingat tuan-tuan hadis dia dalam bahasa Arab. Ya. Nabi pesan kepada kita, naklah kita jaga orang Mesir elok-elok, kerana sebaik-baik tentera di atas muka bumi ini ialah tentera dari Mesir. Nabi suruh pesan, kita jaga mereka elok, jangan biarkan. Lepas tu kita tengok bumi Mesir sampai sekarang. Kalau tengoklah zaman Jamal Nasirnya, zaman Raja Faruknya, zaman Sadatnya, berapa banyak dia bunuh orang tu, orang ulama-ulama. Tapi kita tengok orang Mesir ni, dia tak ada takut. Ya, mana dia takut di mana? Kita tengok dia melahirkan ulama-ulama yang hebat, dia melahirkan mujahidin-mujahidin yang hebat-hebat. Ini daripada bumi Mesir.
Itu sebab ulama kata waktu risinin Allah bersumpah dengan bumi Mesir, bukan dengan bukit Tursina. Dengan bumi Mesir, tempat di mana bukit Tursina itu berada, itu di Mesir. Watini wa zaitun, Allah bersumpah dengan tempat di mana adanya buah zaitun dan juga buah tin, yaitu di bumi Palestin. Kemudian wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan bumi Mekah yang aman sentosa. Jadi ada 4 perkara yang Allah Ta'ala jadikan sebagai bahan sumpah ini. Ya, jadi takkanlah Allah nak bersumpah dengan diri dia sendiri gitu, demi Allah. Maka itu sebab Allah cari objek-objek yang besar-besar, yang penting-penting, ya, untuk dijadikan sebagai bahan sandaran sumpah. Macam kita tak boleh, kita kena cari Allah juga, ataupun sifat Allah, ataupun zat Allah. Boleh, ya. Jadi di sini Allah bersumpah 4 perkara. Penting sangat tu, ya. Dia bukit Tursina ni tuan-tuan, satu bukit yang sangat berkah. Dia tak macam bukit Fraser. Bukit Fraser dia tak ada berkah. Ya. Saya pergi bukit Fraser, tapi sejuk bukit Fraser ni banding kamera Helen, Fraser lagi sedap, ya. Tapi dia tak macam bukit Tursina. Sebab bukit Tursina lah satu-satunya bukit dalam dunia ni yang mana Allah pernah menzahirkan diri dia di hadapan bukit. Kan zaman Nabi Musa ni, Nabi Musa dia silap perkiraan. Dia silap tu. Mana silap dia? Kan bila dia sampai dekat bukit Tursina tu, Allah bercakap dengan dia secara direct. Macam mana cara dia, jangan tanya saya. Nanti tuan-tuan masuk surga jumpa Nabi Musa, tanya dia kat sana. Ya. Tapi dalam Quran kata Allah bertutur dengan Nabi Musa secara direct. Jadi Nabi Musa bila tengok Allah boleh cakap dengan aku, mesti aku boleh lihat dia. Aku boleh cakap dengan dia, mesti aku boleh lihat dia. Jadi tanya Allah, ya Allah, nak tengok kau sikit boleh? Dia silap perkiraan. Dengan manusia Allah boleh cakap, tapi nak tengok tak boleh. Allah kata tak boleh, nak tengok juga lah. Allah kata, okey, kalau kau nak tengok aku, nanti aku zahirkan diri aku depan bukit tu. Sebab bukit tu dengan lutut kau, terang lagi bukit tu. Kalau bukit tu tahan tengok aku, kau boleh tengok aku. Lalu Allah Ta'ala tajallikan diri dia, meletup bukit tu. Meletup. Maknanya, bukit tu ialah bukit yang takutkan Allah. Meletup dia tengok Allah. Nampak tak? Jadi Nabi Musa pun tumbang, pensan terus. Lepas tu dia minta ampun pada Allah. Betul lah, Allah Ta'ala ni memang manusia tak boleh tengok. Sebab apa manusia tak boleh tengok Allah? Sebab kita tidak ada kekuatan tubuh badan untuk tengok Allah. Allah Ta'ala tak buat benda tu dalam diri kita, ya. Dia bagi kita kekuatan untuk tengok astro. Astro boleh tengok, boleh, semua boleh tengok. Tapi nak tengok Allah, Allah tak bagi kita kekuatan. Benda tu tak ada dalam body kita. Kalau kita tengok Allah, hancur kita. Dia tu seakan Allah tuan, banyak benda dalam dunia ni yang Allah Ta'ala, ada orang dia tak bagi untuk tengok. Kita balik ceramah ni kan, orang tengok ada aksiden, kepala budak tu betul-betul bawa lori, berderai kata, dia punya otak tu macam kacang. Kita panggil isteri kita, jom je kita tengok ni. Kita WhatsApp, kita ni buat gini, kita bagi apa tu? Kita selfie kan mayat budak tu. Dia apa kata isteri kita? Oh, saya tak boleh tengok lah. Mana? Sebab apa tak boleh tengok? Sebab kita tidak ada kekuatan untuk tengok benda. Kita cinta dengan kekasih kita daripada tadika, kita cinta dengan dia. Belajar satu sampai kalau dengar masuk universiti sama-sama tu bercinta bagian Allah. Ya, jumpa sama dekat pokok bambu. Sekali tu dah habis belajar, kita ditransferkan ke Lahad Datu, dia ditransferkan ke Johor Bahru. Dia berjumpa dengan siapa tu? Dengan rakan sekampung kita. Kita tak tahu yang dia nak kahwin kan. Kita membaliklah cuti sekolah. Tiba-tiba bagi kad kat kita. Kekasih yang kita sayangi tiba-tiba akan diijab kabulkan. Sanggup tak kita pergi hari persalinan dia? Tak sanggup
mana sanggup? Kalau saya tak sanggup. Kalau saya pergi boleh. Tapi saya letak bom kat badan, tutup. Bila semua tak dapat. Nak tengok, tak boleh. Saya tak mampu. Tak mampu. Bapak saya itu garang orang tua. Ya, sekarang sekali dia libas dengan bapak tak nak buat. Ya, ada sekali itu saya buat salah. Dia punya mata dah merah, telinga dah merah tu. Tunduk kita tak berani pandang. Pandang aku. Tunduk ni tak berani. Tak boleh pandang. Ya. Saya pergi Pakistan. Saya dengan Ustaz Asrin Bollywood. Ya. Lepas tu kita berdua bujang lah, duduk satu bilik, satu asrama. Malam raya, tak tahu nak pergi mana. Pakistan semua dah balik rumah dia, tinggal kita orang kat asrama. Lin, pergi mana Lin? Pergi jalan, kita pergi jalan malam tu, malam raya tu, jalan kat Karachi. Masa tu lah kita ni duit tak ada. Budak belajar, baru belajar, hafal pun baru 1 juzuk lebih. Maknanya jauh lagi, 30 juzuk tu jauh lagi. Malam tu jalan, tiba-tiba Ustaz Asrin, siapa tu? Syekh, tengok Allah, tengok memang cantik. Kita tengok dalam filem Ustaz itu, tengok kaca tu, belakang kaca tu dia ada. Kita tahu kaca belakang kaca tu dia ada. Ini live, tengok tu. Kita tengok tu terus. Saya tak mampu tengok. Asal tengok. Gila orang tengok. Aku duit tak ada, aku tak ada nak tengok perempuan cantik dia tu. Rasa terhina. Berapa banyak benda dalam dunia ni kita tak boleh tengok. Itu makhluk dengan makhluk tu. Tak boleh tengok. Macam mana kita nak tengok keagungan Allah? Ya, sebab itu Allah Ta'ala kata, kalau makhluk dengan makhluk pun kau tak boleh tengok, macam mana kau nak tengok aku? Jadi bukit Tersina tu dia pernah tengok, meletup dia. Kalau bukit yang keras tu meletup, macam mana manusia nak tengok? Macam mana pun bukit Tersina tu walaupun meletup, dia pernah tengok Allah. Tapi dalam syurga nanti kita boleh tengok Allah. Di situ nanti Allah Ta'ala akan sediakan kekuatan kita. Dia masukkan, dia installkan apa benda dalam badan kita nanti. Kita akan ada kekuatan untuk tengok. Masa tu boleh tengok. Sekarang tak boleh. Janganlah bercita-cita nak tengok Allah. Setan, Allah Ta'ala tak masukkan dalam badan kita kekuatan untuk tengok setan. Ya, kalau kita nampak setan, ya, katakan tuan-tuan tengah dengar ceramah, setan beku belakang. Muslimat lagi dulu betul. Kita tak boleh, ya, kita tak ada kekuatan itu. Kita tengok bukan saja tengok Allah, Nabi tuan-tuan, ya. Allah ni satu zat yang sangat mulia. Kita ni makhluk yang lemah. Tengok Nabi, dia nak terima wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala modified dia berapa lama tu, ya, modified tu. Macam kita bawa motor kacai 50 cc nak racing dengan 250 Suzuki, ini Yamaha. Apa kita buat? Manalah bro kita? Mesti kita modify engine, betul tak? Modify itu, wow, kita lawan. Nabi, masa dia lahir, dia macam kita je. Tapi oleh kerana satu hari nanti dia nak terima benda besar, Allah Ta'ala modify badan dia. Dia kecil lagi, malaikat datang belah dada dia, keluarkan dia punya hati, basuh air zam-zam, keluarkan sifat yang buruk, masuk sifat baik. Lepas tu tanam balik. Lepas tu masa Isra Mi'raj, potong lagi, belah lagi, basuh lagi. Tengok berapa kali, ya. Jadi tengok telah diubah suai badan dia, tak sempurna kita. Kalau kita dah takdirlah kita terima wahyu daripada Allah, meletup kita. Nabi, Allah dah ubah suai badan dia tu. Ketika wahyu nak turun di Gua Hira tu, berapa tahun Allah Ta'ala ilhamkan Nabi untuk pergi beribadat di Gua Hira? Bukan setahun, ya, bukan setahun, beberapa tahun. Bukan setahun. Nabi pergi beribadat di Gua Hira tu sebab apa tu? Nak perkuatkan lagi dalaman dia tu. Sebab benda nak masuk ni, benda yang datang daripada zat yang maha mulia. Bila tiba masa dia, kekuatan dia dah cukup, baru Allah Ta'ala turunkan wahyu. Itu pun bila wahyu turun, tuan-tuan, dalam kitab-kitab ulum Quran kata, bila wahyu tu turun, peluh Nabi ni keluar besar-besar ibu jari.
Lepas tu dia menggigil. Tak tertanggung dia tak tertanggung. Itu dalam keadaan tubuh badan dia telah diubah suai. Benda daripada Allah nak masuk dalam badan kita. Bukan mudah. Sebab itu kita tengok setengah daripada orang-orang yang Allah sayangkan dia jadi wali ni, otak dia jadi macam tak betul. Nabi tu wahyu tu sampai menggeletar dia, tetapi oleh kerana telah diubah suai, dia hanya menggeletar dan peluk keluar. Tapi orang-orang awam macam kita ni, tiba-tiba kan Allah sayang kat kita. Allah nak pilih kita jadi tok wali. Ya, dia campakkan kasih sayang dia pada kita. Pada ketika itu sebab tu kita tengok setengah-setengah wali dia jadi lain macam. Dia jadi berubah sifat. Daripada orang normal jadi macam tak normal. Sebab apa? Sebab kekuatan badan dia itu tidak cukup kuat untuk terima cahaya ilahi. Nampak? Kita usahkan wahyu. Kan? Kita dulu kan budak ada ya, kerja sepak hati, potong getah kat kampung, ya, tarik lembu betah-betah, cebut rumput betah-betah. Tiba-tiba ada awet dia jumpa kita, bang, saya sayang kat abang. Ubah tak kita? Ubah baru dia cakap sayang je, ubah. Cuba juga orang perempuan cakap sayang kat dia, I sayang kat you. Balik rumah udah lah dia 24 jam ikat rambut. Ubah. Kita bawa kereta tak ada lesen, road tax pun tak ada. Kona-kona jumpa pakcik. Dia jumpa kata ni sepatutnya, kalau sepatutnya 350 ni dia. Berubah lah keadaan kita. Emosi kita berubah terus. Berubah. Nampak tak? Manusia dengan manusia, bila dia terima kalam tu, dia tak boleh tanggung. Apatah lagi dia nak terima kalam Allah. Sebab itu Nabi bergegar badannya, ya. Jadi itulah dia, Allah bersumpah dengan bukit Tursina ini. Kemudian wa hadzal baladil amin, dan aku bersumpah dengan bumi yang aman ini, iaitu bumi Mekah. Kata ulama aman sebab apa? Sebab nanti bila turun Dajjal nak masuk bumi Mekah, dia tak boleh masuk. Tak boleh dia masuk. Sebab itu orang-orang munafik yang duduk di Mekah, bila tengok Dajjal tak boleh masuk, kata Nabi, orang munafik ni akan keluar untuk dapatkan Dajjal. Dia tak boleh masuk. Jadi Arab-Arab yang munafik tu keluar sebab nak berkompromi dengan Dajjal. Nak masuk Mekah tak boleh. Sebab itu di sini sebut bersumpah Allah dengan bumi yang aman ini, iaitu bumi Mekah. Baik, apa yang Allah Ta'ala nak sumpahkan ini? Sampai 4 perkara dia sebut. Ya, menunjukkan bahawa lepas ni ada satu message yang sangat penting yang Allah Ta'ala nak kita faham. Kalau tidak, takkanlah sampai 4 kali dia bersumpah. Apa message tu? Yang pertama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini sumpahan yang pertama. Dia nak beritahu kita, beria benar 4 kali dia bersumpah, rupa nak beritahu ni je. Itu. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nak bersumpah, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, aku cipta manusia setinggi-tinggi, nanti satu hari dia akan kembali kepada tempat yang serendah-rendahnya. Ini benda kedua yang Allah Ta'ala bersumpah. Yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 3 perkara, message yang sangat penting Allah Ta'ala nak beritahu kita. Kita pun pelik, apa pentingnya? Aku tak nampak lah pentingnya di mana. Allah kata penting lah. Kalau tak penting takkan 4 kali aku bersumpah ni. Di mana pentingnya, tuan-tuan? Pernah tak kita dengar orang cakap, engkau tu helam dengan rasa diri tu pipit. Kita helam, tiba-tiba kita rasa kita dipipit yang kecil. Apa jadi pada kita? Kita akan jadi orang yang rendah diri, orang yang
takkan mau melawan orang yang sanggup diri dia dihinakan. Itu kalau helang mula rasa baru diri dia pimpin. Apa jadi kalau harimau yang ganas tu, muka ganas, tapi dalam hati dia rasa dia hanya seekor kucing yang kecil? Apa jadi? Ya, sergah diitik lari harimau. Dia harimau tapi dia rasa dia kucing kecil. Datang rasa pepet-pepet lari dia. Allah Ta'ala tak mau kita jadi macam tu. Dia nak awak adalah halang dan you kena bertindak sebagai halang. Itu penting. Apa kaitan dengan agama kita? Dia begini. Sekarang ni Allah Ta'ala telah jadikan kita ni makhluk yang sempurna. Cuba tengok sempurna tak sempurna kita ya. Kita dengan siput babi, cuba sempurna. Tak percaya kan, besok pagi nak pergi surau, ambil siput babi, letak kat tepi kita, jom challenge. Siapa sampai dulu kat surau? Dia zaman bila nak sampai ke surau kita? Dekat situ kita nampak dah bahawa kejadian kita ni memang hebat. Jadi manusia ni hebat sangat. Dari segi fizikalnya sangat hebat. Ya, hebat manusia ni, main-main ya. Anak saya dia semalam dia naik kereta dengan saya dapat ilmu kat dia. Dia kata, Bapa tahu tak kenapa pagi-pagi kita orang mandi lepas mandi pagi-pagi tu menggelepar badan. Dah sejuk, dia kata memang dah sejuk. Tahu tak sebab? Dia kata bila suhu badan manusia ni, dia mesti ada 35 darjah Celsius dalam badan. Bila kita sejuk, maka tulang belakang kita akan bergegar supaya kita punya kepanasan tu sampai balik ke 35. Kalau kita tahan gegar tu, mulut pula akan bergetar. Ini adalah supaya berlaku gerakan supaya badan kita tu tetap dapat kepanasan 35 darjah Celsius. Baru kita akan jadi normal. Bawah daripada tu tak normal. Kata hebat. Dia kata itu automatik. Memang Allah buat macam tu. Saya kata memang sempurna pada manusia. Ya, memang sempurna. Cuba tuan-tuan tengok. Ya, kita masukkan daging, cuba makan daging. Daging pula bukannya masuk dalam badan tu, cuma dia boleh hancur. Bila keluar lagi macam tepung keluar. Ya. Tengok hebat tak hebat, sempurna tak sempurna badan manusia. Masuklah apa benda pun, keluar lagi tahi pula. Cantik kan. Sempurna badan manusia. Ya. Kesempurnaan itu ditambah pula dengan adanya akal. Ini jadi manusia lagi sempurna. Adanya akal menyempurnakan betul manusia ini. Dengan adanya akal kita boleh menerima maklumat dan kita boleh melebarkan maklumat tersebut. Ya, sebab itu kehidupan manusia makin lama makin moden, makin lama makin hebat. Dulu telefon, mana ada wire telefon? Semua pakai wire kan? Semua telefon wire. Lepas tu dah tak ada wire dah. Ya. Lepas tu tengok, telefon boleh keluar gambar. Lepas tu telefon pula, macam-macam ada. Semua akal manusia. Ini kehebatan akal manusia. Ya. Kita tengok harimau. Harimau bukan macam kita. Walaupun dia garang, bagi telefon aja, suruh dia jawab telefon. Berhenti dia. Nak suruh cipta telefon lagi tak berhenti. Jawab telefon harimau terkia-kia lah jawab. Benda mana aku nak tekan. Tapi manusia, kita tengok, tu Allah kata. Apa lagi yang menambahkan manusia ni betul-betul ahsani takwim? Dia betul-betul hebat. Allah Ta'ala kata apa? Kamu kalau ada akal, tapi semua benda dalam dunia ni tak tunduk kepada kamu, tak tunduk juga. Kan? Sebab itu Allah kata, wasakharna lakum ma fis samawati wal ardi jami'a. Lepas aku cipta kamu, aku bagi kamu akal, aku jadikan semua makhluk atas dunia ni tunduk untuk kepentingan kamu. Cuba tengok besi. Besi kan tunduk untuk kita. Dengan adanya besi, pernah tak tengok kita pegang besi melawan sengatnya kita. Tak ada. Kita ambil besi walaupun dia keras, besi itu kalau kena kepala kita pecah. Tapi kalau kita pegang betul-betul letak ke api, kita boleh buat macam-macam. Allah kata aku jadikan semua benda tunduk pada kau. Itu jadikan kau sempurna. Semua benda atas dunia ni untuk manfaat manusia.
Semua benda kata Allah. Jami'ah dalam Quran tu ini semua benda. Termasuk tahi. Tahi kita tu untuk kebaikan kita tu. Dengan adanya tahi, berapa banyak manusia dapat kerja dekat Indah Water. Waktu tahi, saya terfikir, saya lalu dekat Seksyen 24 ni tengok Indah Water kat belakang tu. Punyalah busuk tu. Orang yang beli semidi kat belakang tu duduk macam mana lah, saya pun tak tahu. Ya, kat belakang tu murah, dia orang beli, dia nak jual balik murah tu. Kita beli. Tapi tiap-tiap malam kita menghiduplah bawah. Tapi tak sangka si Indah Water ni dia ada CEO. Dia ada pengurus besar. Pengurus besar tu menguruskan pengurusan tahi. So saya fikir, betul kata Allah, segala benda atas muka bumi ni untuk kebaikan manusia. Itu adalah untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Betul. Saya dulu saya duduk di PG. Sekolah ada orang PG, sekolah masa tu dengan anak orang kaya-kaya lah. Kita tak kaya, bapak bawa taksi. Jadi belanja sekolah masa tu ayah bagi 20 sen, 30 sen. Tengok anak-anak orang kaya dekat Damansara tu belanja RM1.5 satu hari. Beli air masa rehat. Kita ni anak orang miskin minum. So saya punya akal buat apa tu? Hari Sabtu saya bawa kawan-kawan saya pergi ke Sungai Pencala. Daripada PG tu naik basikal tak jauh. Sungai Pencala zaman dulu-dulu banyak lembu. Kampung dulu, kampung Melayu. Betul? Apa kita buat? Bawa tin minyak gas tu, ikut tai lembu kering. Orang Sungai Pencala tak guna benda tu. Dia benci benda tu. Tapi kita orang PJ, benda tu boleh buat duit. Letak dalam tu, bawa balik. Sampai ke Damansara, makcik-makcik datin-datin tak nak mokit. Dia nak benda tu. Kita berapa? Tahi lembu. Ingat lagi. Tahi lembu, dek. Tahi lembu, dia tak dek. Tahi lembu. Lantak malah, bapak kita lembu, tak lembu yang berjaya, aku ada duit juga lah. Tahi lembu bagi rezeki. Betul lah, Allah kata, aku ciptakan segala atas dunia ni untuk tunduk bagi kebaikan kamu. Sampai tahi pun kita dapat buat. Tengok orang Korea, dia dapat tahi, tengok tahi manusia tu, dia tengok duit. Nampak tahi, ini duit ni. Dia boleh keluarkan tenaga pula daripada tahi manusia. Ya. Tai itik, kalau tai itik ni tuan memang dah lama dah bagi baik-baikan pada manusia. Biasa makan tai itik. Ya. Tai itik, ya. Makcik-makcik boleh cuba tai itik, ya. Anak itik ke depan. Baik. Jadi manusia ni memang sempurna. Jadi bila manusia tu sempurna dengan adanya akal, semua benda dijadikan untuk tunduk pada dia. Allah Ta'ala kata, jadi kau sekarang ni ialah harimau, kau bukan kucing. Engkau sekarang ni ialah elang, kau bukan pipit. Oleh itu, jangan relakan diri kamu dihina. Maksudnya Allah Ta'ala nak perli orang-orang yang menyembah patung. Orang yang sembah patung, bodoh ke bangang kau orang ni? Itu batu tu asal-asalnya duduk dalam selut. Dia pergi ambil batu tu, dia pahat, letak buat hidup, sembah dari Tuhan. Allah kata, kamu menghina diri kamu. Kamu satu makhluk yang sangat mulia, yang lengkap kejadian dia. Macam mana kamu boleh tunduk pada batu yang tak bernyawa ni? Kalau batu tu jatuh lah, takkan naik-naik selagi kamu tak angkat dia letak semula atas almari. Macam mana kamu hinakan diri kamu? Maksudnya Allah Ta'ala tak mau kita menghina diri kita. Orang yang menyembah berhala, dia menghina diri dia. Nampak? Satu. Lagi apa lagi? Sembahan-sembahan manusia atas dunia ini. Menyembah sesama manusia. Kan? Menyembah sama manusia ni menghina diri juga. Apa makna menyembah sama manusia? Apa yang manusia buat, apa yang orang berkuasa buat, walaupun salah, kita mengiyakan dan menyokongnya. Sebab apa? Tak boleh Ustaz. Kita ni ibarat mentimun, mereka tu durian. Itu. Kalau kita tergolik ke durian, kita sakit. Durian tergolik kita pun kita sakit juga. Oleh itu, if we cannot fight them, we join them.
dah keluar tu. Dah keluar ya. Oh biji. Astagfirullah. Itulah dia, itu dasar orang yang menyembah manusia. Itu, manusia tu buat benda syirik, manusia tu buat benda haram. Asal kau sokong dia? Tak boleh. Asal kau tak lawan dia? Tak boleh. Sebab kalau kita lawan dia, mudarat kita ni timun. Allah kata, kau ni tak sedar ke? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku dah jadikan kau makhluk yang sempurna tau. Tak boleh ustaz. Kita orang niaga, tender ni daripada dia ustaz. Tu nanti saya nak cari makan macam mana? Hutang banyak lagi. Itu, mas baru keluar. Ni nak cadang tambah lagi ni. Siapa nak bagi makan? Astagfirullah. Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cari makan ni dengan cara tu je ke? Pergi sungai bercanda kulit kutip tak lembu, tak apa rezeki. Banyak lagi cara kita boleh cari rezeki. Kau ada akal. Kau makhluk yang sempurna. Kau bukan sipu babi. Itu maksud Allah. Orang yang helang, yang rasa bahawa diri dia pipit, dia akan sanggup menyembah sesama manusia. Ini yang terjadi hari ini. Ya, menyembah sama-sama manusia. Kita beritahu dia, salah ni saya. Entah sokong dia orang ni salah ni. Nampak macam mana? Aku tak ada kelebihan macam kau. Kau boleh nak tak kerja sini, kau boleh berceramah. Aku apa kelebihan aku? Tapi itu tak pernah ikut dia. Tak apalah, kita jangan susah-susahkan diri lah, sokong je lah. Banyak pun dekat Jais. Ini skrip yang dulu saya hafal dulu. Kan saya duduk sana dulu. Skrip ni saya hafal. Saya tak betul ni pengarah susah masjid ni. Kau benar, susah. Tapi yang kita belajar kat Azhar pun juga ni. Alah, pada kita cari makan. Jangan reto sudah lah. Astagfirullah. Saya masa tu ada seorang jawatan timbalan pengarah. Sekarang Datuk. Saya ingat lagi kata-kata tu keluar pada dia. Kata, Ustaz, ni macam mana Ustaz? Tak betul ni. Jangan, kita cari makan kat sini. Itu, diam aja, ikut aja. Nampak, ini orang sembah manusia sesama manusia. Allah kata, kau ada otak lah, tak boleh kerja dekat Jais. Kerja tempat lain. Banyak kali kerja boleh buat jual kuih-tiaw kerang kat luar tepi jalan pun aku. Tok mamak-mamak tak kerja kat Jais pun. Rojak kering je jual. Terus saya tengok mamak-mamak tu. Ya? Oh, padahal kita ni orang Melayu, kalau kata nak beli rojak mamak lah, macam-macam benda telah ditakutkan. Betul? Saya masih kecil-kecil tu, mak kata pun kau belilah, betul kaki ni. Betul? Memang daripada kecil lagi tu memang mak kata pun kau tengok kaki ni. Betul? Tapi kita tengok rojak mamak tepi jalan, habis lah. Betul tengok, tuan-tuan pergi dekat mana tu? Dekat Shah Alam. Sebelah dulu hospital TMC lama. Sebelah tu ada mamak tu dia jual. Ya Allah, waktu tengah hari dia tak cukup orang nak uruskan rojak dia. Padahal nak rojak leping kering tu je, letak buah, berdiri orang makan. Tak ada kerja Jais pun hidup. Apa punya orang? Kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan engkau. Tapi bukan semua orang Jais macam tu. Ada yang berani-berani tu. Ada yang kita lawan Ustaz, lawan ada. Itu. Tapi yang macam itu biasanya cepat keluarnya. Cepat keluarnya, tak tahan Ustaz. Lagi tak tahan. Atau fikir ya. Saya pernah kena. Ya, pernah kena. Engkau buat aja. Tok, ini dosa ni tu, engkau buat aja. Dosa aku tanggung, kau buat aja. Oh, ini skrip ni saya akan hafal sampai padang mahsyar di bawah. Kau buat aja, dosa aku yang tanggung. Habis aku dalam dada aku ni Quran, dalam dada aku ni hadis. Berapa tahun aku ngaji agama, belajar benda ni tak boleh. Tiba-tiba nak cari makannya pasal aku terpaksa kata boleh. Takkan hina tu. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Aku dah jadikan sempurna dah, asal jadi gitu. Ya, ini yang kita takut kan. Sebab tu selepas tu Allah Ta'ala sambung terus. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian ada manusia, kami kembalikan dia menjadi sehina-hina manusia. Kata dia sanggup diri dia dipijak tu. Quran dalam dada dia tu, tak apalah orang pijak aku pun tak apalah. Betul. Asalkan aku dapat makan, periuk aku berasa. Summa radadnahu asfala safilin. Ni ayat ni kena cerita kat kawan-kawan kita kat luar. Apa lah kau ni? Saya ada seorang kawan dekat Bandar Puteri. Semayang kuat tuan, semayang subuh kita tak datang, dia datang. Tiba-tiba masa kita sibuk-sibuk yalah, mundi-mundi gitu. Tengok-tengok dia tak duduk dekat kemah kita. Dia tak duduk dekat kemah kita. Tengok duduk dekat sana tu dengan orang tak berduduk dengan ya Allah. Macam mana kau dekat sana? Syekh, tak kena faham mana. Tak kena faham mana. Tak, aku orang cakap aku tak faham mana. Dia nak suruh kita faham dia. Aku tak boleh faham orang cakap ni. Quran dalam dada, hadis dalam dada. Kenapa jadi macam ni? Saya sebut tu sebab pengalaman. Nak nangis ni, saya tahan ni. Sebab ialah bila kita duduk di situ, kita pun pernah terlibat dulu. Sebab tu tubuh saya besar sangat. Engkau jangan pandai-pandai nak berhutang kau. Engkau ustaz banyak hutang nanti engkau jual agama nanti. Ya, itu dia besar dulu. Tapi bila dah keluar ni, gila tengok tu orang pakai emas. Apa kita pakai kancil tu kan? Jadi nak faham, ya, nak berhutang. Takut nanti jadi summa radadnahu asfala safilin. Jadi maknanya bila kita sembah berhala, hina kita. Bila kita sembah sesama manusia, hina kita. Sebab Allah kata apa? Engkau mulia. Macam mana nak jaga kemuliaan kau tu? Engkau kena sembah yang lebih mulia daripada kau, barulah tak hina. Siapa yang lebih mulia daripada kita? Allah. Itu sebab ayat surah At-Tin ni, surah Makkiyah. Bila surah Makkiyah ialah ayat berkaitan dengan tauhid. Dia tauhid, dia nak ajar kita sembah. Engkau akan maintain kemuliaan diri engkau bila kau hanya menyembah Allah. Ya, cuba kita tengok sembah Allah ni tuan-tuan, kita menjadikan diri kita sangat mulia. Cuba tuan-tuan tengok ya. Semua tengok ibadah semayang. Ibadah semayang ni, walaupun kita meletakkan dahi kita di atas lantai, kita tak terasa bahawa kita ni jatuh lah. Ya, siapa pernah rasa di tanah aku lagi letak tanah aku punya daya atas lantai? Hina tu tak ada. Kita terasa macam alhamdulillah. Ni cuba tengok. Sebab kita tahu yang kita sembah itu adalah Allah yang maha hidup. Kita sembah itu Allah yang maha agung. Nampak? Gitu. Ya, sebab manusia ni memang kita punya tata cara hidup atas dunia ni, bila kita dah tinggi, kita pergi ke tempat tinggi, kita rasa kita tak jatuh. Ya, sebab Allah kata, manusia, tidak ada cara untuk kau maintainkan kemuliaan diri kau tu sesuai dengan kejadian kau yang sempurna tu, melainkan kau datang kepada aku sembah. Sebab kemuliaan yang ada pada engkau takkan boleh mampu lawan kemuliaan yang ada pada aku. Betul, kejadian kau sangat sempurna aku cipta, tetapi ingat, dalam diri kau terdapat sejuta kelemahan. Memang kau boleh melihat, memang kau boleh berlari lebih laju daripada seribu babi, tapi nanti, satu hari nanti, kaki kau mungkin akan lumpuh. Kau boleh lumpuh tau. Bila kau lumpuh, kau sama je dengan seribu babi. Dia pula boleh berjalan, kau duduk situ. Nampak? Jadi bermakna memang aku jadikan kau mulia, tetapi kena ingat, kemuliaan kau tidak boleh lawan kemuliaan aku. Oleh itu kalau kau sembah aku, kemuliaan kau akan maintain. Itu maksud ayat ini. Ya, itu yang kita tengok Nabi, kita tengok dalam ayat-ayat Quran ya. Dalam satu peristiwa, Nabi ini
dia tak bagi langsung orang Islam nampak hina. Cuba tuan-tuan tengok dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud kan orang Islam kalah, ya, Nabi sampai patah gigi dalam kan. Jadi bila dah kalah tu berundur. Abu Sufyan masa itu menang lah. Abu Sufyan dengan sombongnya dia menangkap bendera Lata Uzza. Dia kata apa? Ya, hari ini Lata dan Uzza berada di tempat yang tinggi. Dia nak kari Nabi lah, mana